Kadang-kadang ramai tidak memahami apa itu yang dinamakan silat. Silat ini adalah satu keilmuan ataupun ilmu tentang mempertahankan diri ataupun pembelaan diri dalam bangsa Melayu. Dan bila disebut Melayu, dia ada merangkumi sebagai Melayu Nusantara. Melayu Nusantara itu merangkumi tanah Melayu itu sendiri, Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina dan Vietnam. Jadi dalam silat, dia mempunyai berbagai-bagai pendekatan dan kaedah, berbagai bentuk latihan yang melatih diri kita, olahraga kita dan melatih pernafasan kita dalam menghadapi pertandingan ataupun pertarungan, dan melatih sebenarnya jiwa kita dalam berhadapan dengan ancaman dan dugaan. Dan silat itulah dia silat sebenarnya apabila kita merangkumi unsur-unsur yang terkait dengan api, tanah, air dan angin. 4 unsur ni dikaitkan dan dia dilaksanakan secara sistematik. Silat juga dia melaksanakan satu sistem hidup di mana bila kita mempelajari silat itu, kita akan dapat mengatur hidup kita mengikut rencam yang teratur. Orang yang tenang, orang yang telus, orang yang terus terang dan sebagainya. Yang berdisiplin, itu yang paling utama. Tetapi kadang-kadang kenapa masyarakat takut dengan silat? Kerana selain daripada unsur-unsur di atas tadi, ada kala orang melihat silat itu terkait dengan unsur-unsur mistik, unsur-unsur yang menakutkan, unsur-unsur yang di luar daripada akal ataupun di luar daripada pemikiran akal. Ilmu kebala, ilmu kanugaran lah, ilmu macam-macam lah. Menyebabkan orang takut dengan silat itu sendiri kerana ia membawa satu perkara yang tak terjangkau di akal. Dan dia tidak melibatkan hal-hal yang terkaitan dengan tubuh badan, tak terkaitan dengan kehebatan ataupun kemantapan disiplin tubuh badan itu sendiri. Tetapi dia perkara-perkara yang di luar akal fikiran. Dan dikhawatiri, kenapa dia khawatiri? Kerana dia khawatiri ianya akan membawa kepada penyelewengan akidah. Ini yang menyebabkan ramai orang Melayu sendiri tidak cebur dalam silat. Sedangkan silat itu terpecah kepada 3 bahagian. Yang ini pertama dipanggil silat tradisi atau silat asli, ataupun juga dinamakan silat warisan, silat yang diwarisi daripada turun-temurun. Silat tradisi itu dia mewarisi daripada guru ke guru dan dia mengambil secara ijazah ataupun diberi kebenaran oleh gurunya untuk dia mengajar dan sebagainya. Yang kedua, yang silat berkaitan dengan apa? Silat persembahan. Silat persembahan adalah silat yang telah dirubah ataupun dibentuk pendekatannya untuk dia nampak menarik dan cantik dan dia dipersembahkan. Kalau dulu di depan raja, di depan sultan dan sebagainya, dan sekarang ni di depan pengantin, di depan audien dan sebagainya. Silat persembahan namanya, ya. Dan yang ketiga adalah silat yang berbentuk dengan silat pertandingan. Silat pertandingan ni dia terkait dengan peraturan. Dan terkait dengan peraturan ini, kadang-kala silat itu menjadi tiris ataupun ketirisannya berlaku apabila dia lebih bertumpu kepada pemarkahan dan kaedah untuk memenangi pertandingan. Namun, bukanlah bermaksud silat pertandingan itu tidak bagus, kerana menerusi silat pertandingan, alhamdulillah sekarang satu dunia telah mengenali apa itu silat, tetapi dalam konteks bentuk silat pertandingan. Daripada silat pertandingan inilah kita nak bawa kepada silat persembahan dan akhirnya orang akan menerap kepada silat tradisi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membantu kita dalam mengenali apa itu silat.